Halo, Assalamualaikum. Dah lama dah Abang Topeng tak buat video sebab kekangan masa. Ada banyak kerja-kerja yang dia perlu Abang Topeng selesaikan. Ada banyak tugasan-tugasan yang Abang Topeng kena laksanakan. Sebenarnya Abang Topeng terpanggil untuk buat video ni sebenarnya. Abang Topeng terpanggil untuk buat video ini bukan atas sebab apa. Sebab Abang Topeng rasa benda ni perlu di apa ni dibawa ke depan, dibawa ke tengah. Uh, Abang Topeng tahu PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, dan juga Perintah Kawalan Pergerakan yang diperketatkan. Okey, PKPD. Dua-dua ni dia ada akta dia, dia ada arahan dia, dia ada peruntukan-peruntukan undang-undang terhadap dua-dua ni cerita dia. Jadi bila kita sesuatu itu ada akta, ada peruntukan undang-undang dan maknanya ianya bersabit dengan undang-undang, dan kedaulatan undang-undang itu wajar diangkat, dilihat adil dan saksama. Jadi kita tahu dalam masa beberapa hari ni dan dalam masa PKP ni ramai yang kena tangkap. Betul. Kita tahu yang buat salah tu ramai. Betul. Ramai yang buat salah. Dan ada yang yalah ditangkap dan didenda dan dipenjara sebagainya. Cuma Abang Topeng tengok ada macam satu ketidakadilan yang berlaku di sini sebenarnya. Bila mana uh, orang-orang biasa, orang-orang kampung, orang-orang biasa, orang bandar pun sebagainya yang mana tu kena tindakan. Tak kisahlah yang berdiri di tepi jalan, di tepi rumah sementara nak nunggu bekalan apa orang hantar bekalan bantuan makanan pun kena 1,000 macam tu uncle tu dekat Kelantan, ataupun yang duduk di depan rumah sendiri, dalam beranda rumah sendiri, 2-3 orang kena kutip, kena gari, kena dakwa, kena denda. Jangan masuk lokap. Okey, yang cerita kari kambing tu okey, satu hal, dia memang mencabar polis dan juga mencabar undang-undang. Okey, fine. Itu yang mencabar. Ini yang basic-basic yang seorang yang yang macam uncle tu dia tunggu orang bagi bantuan pun dah kena cerita dia. Lepas tu yang macam yang 3-4 orang yang lepak dalam kawasan kat rumah dia pun sendiri, dalam apa ni, bawah beranda dekat rumah dia sendiri. Dan juga dia orang ni ada satu family juga dalam kawasan tu, dalam kawasan kampung pun sebenarnya. Dan juga dalam kes ingat lagi apa Topi ingat lagi dalam kes doktor Cina seorang tu yang berjogging seorang-seorang kat dalam taman tu, tiba-tiba dia ditangkap dan sebagainya, dia didenda dan dikenakan denda. Okay, fine. Betul, salah di sisi undang-undang sebab melanggari PKP, kita faham. Cuma dalam kes-kes yang ini, kebanyakannya memang sikit, 2 orang, 3 orang, 5 orang contoh dia. Ataupun dalam kes Cina yang dekat tu dapatkan bantuan tu, seorang je depan rumah dia. Dan juga yang angka yang jogging tu pun dia seorang je. Tapi bagaimana dia orang ni, yang seorang ni boleh kena, dia ambil tindakan yang begitu tegas oleh kerajaan, begitu tegas oleh PDRM dan juga sebagainya. Tetapi kenapa golongan-golongan VIP yang kita dapati terlibat berkumpul lebih daripada 3 orang, macam contohnya Menteri Besar Terengganu berjumpa dengan bekas Menteri Besar Terengganu Ahmad Said dengan Dr. Samsuri, boleh makan lagi, boleh bergambar beramai-ramai dengan dekatnya situ. Dan ini sebenarnya mencabar undang-undang, sebenarnya mencabar kedaulatan undang-undang tu. Kenapa mereka tidak dikenakan? Itu satu kes, kan? Okey, itu satu kes. Debat dalam dia buat benda ni, mereka buat bukan saja di beranda tapi dia dalam rumah juga. Okey, fine. Maka dalam rumah satu cerita lain, di beranda. Okey, fine. Jadi itu satu kes yang Abang Topik nampak satu pencabulan undang-undang di situ. Lagi satu ialah kes Razman Zakaria dengan Timbalan Menteri Kesihatan. Dah terang dan nyata, bergambar, berselfie, ambil gambar, tengok makan-makan ramai-ramai. Dan tentunya dia orang tu, tapi kita faham dia akan bagi alasan, kononnya akan buat perbincangan, akan bagi bantuan kepada frontliner sebagainya. Tapi persoalannya tetap yang sama. Berhimpun lebih ramai daripada itu, melanggar perintah kawalan pergerakan, dan juga perintah kawalan pergerakan diperketatkan pada sekarang ni cerita dia. Okay, fine.
Kan? Orang kata, oh jangan politikkan isu-isu ni. Masalahnya kita tak politikkan isu-isu ni. Rakyat juga, netizen dan juga semua orang tidak politikkan isu ni. Kita cuma mahukan keadilan. Jika orang lain boleh kena, tentulah yang lain pun boleh kena juga. Sama, fair and square. Undang-undang itu adalah adil dan undang-undang perlu dilihat adil dan saksama. Undang-undang tidak boleh berpilih-pilih. Undang-undang kena tetap, cerita dia. Tak kisah, sebab sekarang ni kita cerita bukan saja di Malaysia, di seluruh dunia. Siapa yang melanggar PKP, Perintah Kawalan Pergerakan atau sebagainya, atau apa saja istilah dia dipanggil lockdown ke apa sebagainya, memang patut dikenakan tindakan. Tak kisah siapa pun orang tu, cerita dia. Jadi janganlah kita mengambil tindakan atas, okey, orang ni tak payah, orang itu kena, cerita dia. Nampak sangat macam double standard, cerita dia. Undang-undang tidak boleh dilihat double standard. Itu tegas. Undang-undang tidak boleh dilihat tidak adil. Undang-undang mesti dilihat adil pada setiap masa dan saksama pada setiap masa juga. Jadi kena faham benda ni. Kita tanda nanti orang akan memperkatakan, selepas PKP ni orang akan mengatakan bahawa kerajaan yang ada atau pihak berkuasa yang ada tidak adil, tidak tegas. Kan? Kenapa ada setengah orang saja yang terlibat, orang lain tak kena, cerita dia. Cuba kita tengok dalam kes tadi, itu baru 2. Abang Taufik cuba nak ingatkan juga. Ingat, dalam masa PKP, tiba-tiba Tuan Mufti, dulu Mufti, sekarang ni jadi Menteri Agama, boleh memanggil beberapa orang, lebih daripada 11 orang, berbincang di pejabatnya. Okey, fine, dalam pejabat, dalam premis, okey, satu isu. Tapi kenapa boleh berkumpul lebih daripada 3 orang? Cerita dia. Kita tak nampak pun ada penjarakan sosial di situ. Kenapa boleh? Dan kebanyakan orang-orang yang datang tu bukan duduk dalam daerah yang sama, dalam jarak perjalanan 10 km. Ingat, dalam PKP dan juga PKPD, kita diarahkan supaya berurusan dalam lingkungan 10 atau 20 km maksimum. Dan sebenarnya 10 km pun. Adakah orang-orang itu semua dalam 10 km? Apa kelebihan dia orang? Dia orang boleh melangkaui kawasan. Cerita dia. Adakah sebab-sebab yang diorang boleh melangkaui kawasan tu, melanggar PKPD itu atas alasan-alasan yang kukuh? Kalau setakat nak buat perbincangan berkenaan dengan kononnya untuk hadis dan sebagainya, kita ada banyak software. Google Meeting ada, Zoom ada, Skype ada, Facebook Messenger boleh buat video call 8 orang serentak. Malah lebih lagi. Lihat, up to 50 orang. Group call. Video lagi. Semua tu ada. Kenapa nak kena panggil datang? Dr. Zul panggil datang, mesyuarat dekat pejabat dia. Kenapa perlu buat macam ni? Kenapa melanggar undang-undang? Kenapa melanggar arahan PKP? Apa bezanya mereka, kita panggil VIP, berbanding dengan yang lain? Awak? Dosa hanya pada kita, kita orang awam, rakyat biasa. Pahala dia orang buat, dapat saja. Mana boleh macam tu? Kalau tidak ada keadilan, buat apa buat undang-undang? Kalau undang-undang tu hanya sepihak saja. Tak, Abang Topeng tegas benda ni. Sebab bab undang-undang ni memang satu yang Abang Topeng memang minat. Memang Abang Topeng banyak belajar tentang dia. Kita tak boleh dilihat begini. Dan jika dilihat begini, percayalah, akan lebih ramai orang akan melanggar undang-undang di masa akan datang atas alasan mereka ada kabel. Adakah kita mahu undang-undang kita di negara kita dilihat sebagai picisan, dilihat macam nyamuk, macam apa nak kata, sesuatu yang teruk? Satu dunia perhatikan benda ni. You ingat apa? Tak viral benda di satu dunia. Kes Rina Harun pun boleh viral lah, cerita dia pasal Doraemon. Ini kan pula yang macam ni. Semua orang tengok. Kita tanda, kita dilihat lekeh, dilihat lemah. Apa ni KPN? Takkan tak ada tindakan. Abang Topeng tahu. Walau apa pun poin dia, Abang Topeng cakap, walau macam mana cakap pun, walaupun Abang Topeng menggerakkan 1 juta orang, 3 juta orang rakyat Malaysia untuk benda ni, benda-benda ni akan jadi NFA. No further action.
Selepas siasatan, saya panggil soal jawab. Bukan soal jawab pun. Macamlah Abang Topeng tak tahu. Bukan tak biasa tengok. Bukan tak biasa tahu benda ni. Kan? Setakat dipanggil untuk just cakap-cakap cicit-cicit sekadar nak cover up. Jadi kalau orang tanya, oh ada kami dah buat siasatan. Lalas NFA. Ini bukan tuduhan tapi ini realiti. Lalas NFA. Berapa banyak kes yang jadi NFA? No further action. Masuk file, masuk dalam peti beku, simpan terus. Tak ada tindakan. Tunjukkanlah bahawa kesalahan yang dilakukan oleh mereka ni tak kisahlah dia tu menteri agama ke timbalan menteri kesihatan ke, exco kanan ke, menteri ke apa sebagainya. Kalau salah, salah. Kalau kena patut kena denda. Kalau patut kena lock up. Kalau patut kena penjara. Takkan takut nak bubar DUN atau bukan bubar DUN, hilang kena pilihan raya semula. Alah tu small matter lah je dia. Selama hari ni pun kita selalu buat pilihan raya kecil. Mati YB ke sebagainya. Jangan tunggu sampai orang rakyat dah menyampah. Bila rakyat dah menyampah dengan undang-undang yang double standard ini macam ni, rakyat tidak akan bertoleransi lagi dah. Rakyat tidak akan hormat undang-undang. Kan? Jangan terkejut sampai satu masa nanti rakyat akan ambil undang-undang sendiri. Dan itu lagi bahaya sebenarnya. Abang Topeng tak tak menggalakkan juga tidak menggesa sebenarnya benda dia. Tapi Abang Topeng tahu sampai satu masa nanti rakyat akan memberontak untuk benda ni dan rakyat akan ambil keputusan undang-undangnya sendiri. Dia jadi jatuh hukum dan dia juga jadi hakim, dia jadi juri, dia buat semua sekali. Itu nasib baik Malaysia. Di Malaysia ni akta senjata api tu kuat, bagus. Abang Topeng memang sokong benda tu. Kalau tidak, rasanya macam dekat India lah, ada mati kena bom ke apa sebagainya. Ini bukan cerita, ini realiti. Orang dah makin menyampah. Golongan kita panggil istilah kayangan. Tak guna PDRM buat banner banyak-banyak mengatakan kami tak akan bagi layanan kayangan kepada anda. Banyak-banyak tu. Abang Topeng jumpa di banyak tempat. Banner-banner begitu. Kami tidak akan bagi layanan kayangan kepada anda. Tapi memang tetap ada layanan kayangan kepada certain orang. Memang kepada rakyat awam memang dia tak bagi. Rakyat biasa dia tak bagi. Tetapi kepada VIP dia bagi layanan kayangan. Apa ni double standard ni? Takkan pekak telinga kot. Abang Topeng nak tanya tu saja. Abang Topeng cuma nak menyuarakan kenapa jadi macam ni? Kenapa double standard macam ni? Awak tak nak telus ke? You tak malu ke kena sindir? Ambillah tindakan. Jangan NFA. Jangan buat apa-apa lain. Pastikan anda buat benda ni semua. Okey. Jumpa lagi. Kalau anda rasa video ni bagus, share. Video, subscribe. Abang Topeng insyaAllah buat lagi. Lagi ramai orang subscribe, lagi banyak upload video Abang Topeng buat. Tapi betul lah, ini adalah video yang paling marah Abang Topeng. Ya, tapi marah masih berlembut lagi lah. Marah dengan apa orang kata, masih ada hormat lagi. Ya, sebab kalau Abang Topeng buat yang video yang lain, rasanya ayat-ayat yang penuh daripada mula sampai habis, semua akan tu tak bolehnya cakap. Ayat maki memang keluar punya. Tapi ini tak ada ayat maki. Cuma guna otak. Sampai bila PDRM nak dilihat jadi macai? Jadi macai kepada orang politik. Itu je Abang Topeng cakap. Tolonglah. Berubahlah. Walk the talk. Okay?